Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi dengan Cikgu Area untuk mempelajari matematik tambahan tingkatan 4. So, hari ini kita akan lihat bab yang ketiga, sistem persamaan. 3.1 sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada soalan. Okey, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear 3 pemboleh ubah yang berikut. So, kita akan selesaikan persamaan serentak. Okey. So, tips dia adalah, cikgu tulis tips dahulu. Okey, ni boleh follow lah dia punya tip. So, kita kena mansuhkan ataupun kita akan buat elimination. Kita akan mansuhkan sebanyak 2 kali dan kita perlu buat gantian sebanyak 2 kali. Okey, so yang pertama, kita akan mansuhkan dulu salah satu daripada pemboleh ubah yang kita ada. Okay, kita ada X, Y dan juga Z. Okay. So, kamu kena pilih dahulu mana-mana 2 persamaan untuk kita hapuskan pemboleh ubah yang sesuai. Okay. Sebelum tu, langkah pertama ialah kamu namakan dahulu persamaan kamu 1, 2 dan 3. Okay, seterusnya, kamu kena pilih apakah pemboleh ubah yang kamu nak hapuskan. Okey. Untuk soalan seperti ini, kalau cikgu akan lihat kepada nilai pemala bagi pemboleh ubah yang sama. Okey, kalau kita lihat untuk X, di sini kita ada 1X, persamaan kedua kita ada 2 dan yang ketiga kita ada 2. Okey, untuk Y kita ada 2, 3 dan negatif 1. Dan untuk Z kita ada 1, 4 dan 3. So, untuk soalan ini yang lebih mudah adalah kamu boleh mansuhkan ataupun kita hapuskan dahulu pemboleh ubah X. Okay? Kerana 2 sudah sama, so tinggal 1 sahaja yang belum sama. Okay, so untuk menghapuskan pemboleh ubah X, so yang pertama cikgu akan gunakan dulu persamaan 2 dan 3. Okay, so dari 2 dan 3, cikgu tulis dalam bentuk lazim seperti mana yang cikgu ajar sebelum ini. Kamu lebih mudah selesaikan, kita tulis dalam bentuk lazim. Sekarang ni kita lihat pada simbol di hadapan X, positif 2 dan positif 2. So, apabila tandanya sama, tips dia adalah kamu mesti gunakan operasi tolak. Maka kita akan tolak dan X kita sudah terhapus. So, kita akan dapat 3Y tolak Y. So, di situ akan jadi 4Y. 4Z tolak 3Z. So, di situ akan jadi tambah Z. So, sama dengan 11 tolak 13. So, kita akan dapat negatif 2. So, ini akan jadi persamaan yang keempat. Seterusnya kita akan buat lagi satu penghapusan ataupun kita akan mansuhkan lagi sekali X kita. Sekarang ni kita akan guna persamaan 1 dan mana-mana satulah antara 2 dan 3. So, kalau boleh cikgu nak guna yang nombor 3. Kenapa cikgu pilih yang nombor 3? Sebenarnya nak gunakan nombor 2 pun boleh, tapi sebab cikgu tengok Y dia nilainya negatif 1, so dia nilai yang lebih kecil lah. Kalau kamu guna 1 dan 2 pun tak ada masalah. Seterusnya kita guna cara yang sama. Kita akan susun dalam bentuk lazim, iaitu persamaan pertama adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Dan persamaan ketiga adalah 2X tolak Y tambah 3Z sama dengan 13. Okey. Kita nak hapuskan X. So, kalau kamu lihat di sini adalah 1X. Bermaksud kamu perlu tambah satu langkah, iaitu kita akan samakan nilai X dengan cara kita mendarab dengan 2 untuk persamaan yang pertama. So, bila kita darab 2, di sini akan jadi 2X, kemudian tambah 4Y dan nilai Z akan jadi 2Z. Dan jangan lupa 3 pun kita akan darab 2, so nilainya adalah 6.
Okay, seterusnya kita lihat tanda positif 2 dan positif 2 untuk X. So kita akan guna operasi tolak. So bila kita tolak, X kita akan terhapus. Okay, 4Y tolak Y. So di sini akan jadi 5Y. Kemudian 2Z tolak 3Z. So kita akan dapat negatif Z sama dengan 6 tolak 13. So negatif 7. So ini akan jadi persamaan nombor 5. Okay, seterusnya kita dah dapat dua persamaan yang hanya ada dua pemboleh ubah. So kamu boleh gunakan kaedah gantian atau penghapusan untuk mencari salah satu nilai pemboleh ubah dahulu. So kalau cikgu lihat di sini, okay, nilai untuk Z di sini adalah 1Z dan di sini adalah negatif 1Z. So nilai dia adalah sebenarnya sama besar lah, 1 dengan 1. So lebih mudah kalau kamu guna kaedah penghapusan. So cikgu akan susun dahulu 4Y tambah Z sama dengan negatif 2. Dan persamaan nombor 5, 5Y tolak Z sama dengan negatif 7. Okey, sekarang ni kita akan hapuskan dahulu Z. Okey, kita lihat tanda di depan. Okey, bila tanda di depannya adalah tidak sama, iaitu tambah dan juga tolak, maka operasinya kita akan guna tambah. Okey, so 4Y tambah 5Y, di sini dah dapat 9Y. Okay, Z kita sudah terhapus. Kemudian negatif 2 tambah negatif 7. So kita akan dapat negatif 9. Okay, seterusnya Y kita adalah negatif 9 bahagi 9. So kita akan dapat negatif 1. Okay, sekarang kita dah dapat satu nilai untuk pemboleh ubah kita, iaitu Y sama dengan negatif 1. Kemudian kamu kena gantikan. Okey, Y negatif 1 kita akan gantikan dalam persamaan 4 atau 5 untuk dapatkan kita punya Z. So cikgu akan ganti Y dalam persamaan yang keempat. So kita akan dapat 4 Y kita negatif 1 tambah dengan Z samakan dengan negatif 2. So Z kita adalah negatif 2 tambah 4. So kita akan dapat Z kita adalah 2. So kita dah dapat nilai yang kedua, iaitu untuk Z, dan akhir sekali kita akan gantikan Z sama dengan 2 dalam mana-mana persamaan antara 1, 2 atau 3. So cikgu akan pilih yang pertama. Okey, so cikgu akan gantikan X tambah 2 darab, okey, Y kita dah dapat tadi negatif 1 tambah dengan Z kita adalah 2 samakan dengan 3. So kita akan dapat X kita adalah 3 tolak kosong. Dekat sini kita kira kita akan dapat kosong sebenarnya. So kalau pelajar nak tulis 3 tolak kosong ataupun tak payah tulis terus pun tak apa. So dah dapatlah kesemua jawapan, iaitu X sama dengan 3, Z sama dengan 2 dan Y kita negatif 1. So itu adalah cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak 3 pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, kita ada X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 1. So ini kita namakan sebagai persamaan pertama. Seterusnya X tolak Y tolak 3Z sama dengan 6. Ini persamaan nombor 2. Dan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, sekarang langkah pertama ialah kita nak decide siapa dulu yang kita nak hapuskan. So kalau pelajar lihat di antara persamaan pertama, kedua dan ketiga, ada satu nilai yang sama pemalar dia, iaitu untuk X. Okey, kalau kamu tengok semua nilai dia adalah 1X, 1X dan 1X. So kita akan hapuskan dahulu X. Okey, so cikgu akan gunakan persamaan 1 dan 2 dahulu. Okey, so kita akan tulis dalam bentuk lazim. Okay, kemudian kita lihat tanda untuk X. So kedua-duanya adalah positif 1. So kita akan tolak. Okey, so X dah terhapus. Kemudian 4Y tolak-tolak dah jadi 5Y. 2Z tolak-tolak 3Z, so dah jadi 5Z.
seterusnya 1 tolak 6 akan dapat negatif 5. So kalau kamu tengok persamaan ni sebenarnya kalau kamu nak kecilkan pun boleh. So kamu kena bahagi dengan 5. So kita akan dapat y tambah z sama dengan negatif 1. So ini akan jadi persamaan nombor 4. Okey, seterusnya kita akan guna lagi dua persamaan untuk mansuhkan nilai x yang sama lah. So kita akan ambil persamaan. Okay, cikgu akan guna persamaan tadi cikgu dah guna 1 dan 2. Sekarang cikgu akan guna 2 dan 3. Okay, mana-mana pun boleh sebenarnya. Kalau kamu nak guna 1 dan 3 pun boleh. Okay, so persamaan 2 adalah x tolak y tolak 3z sama dengan 6. Okay, dan persamaan 3 x tambah 2y tambah z sama dengan 4. Okey, tanda sama untuk x, maka kita akan guna operasi tolak. So x kita dah terhapus. Okey, negatif y tolak 2y negatif 3y, negatif 3z tolak positif z. So kita akan dapat negatif 4z. Kemudian 6 tolak 4 ialah 2. Okey, so ni akan jadi persamaan yang kelima. Okey, seterusnya okey, untuk menyelesaikan ataupun kita nak cari dahulu nilai untuk y atau z. So sebenarnya dari persamaan 4 ni kalau kamu nak guna kaedah gantian, so kamu boleh tulis y sama dengan negatif 1 tolak z. So ini adalah kamu punya gantian. So kamu boleh masukkan y dalam persamaan yang kelima. So kita akan dapat negatif 3 darab negatif 1 tolak z tolak 4z samakan dengan 2. So kamu kembangkan, so kamu akan dapat 3 tambah 3z tolak 4z sama dengan 2. So 3 tolak 4 akan dapat negatif z. Okay, 2 tolak 3, so negatif 1, maka z kamu adalah 1. So kita dah dapat solve satu nilai untuk z. Okay, seterusnya untuk mencari nilai y, okay, tadi kita ada buat gantian ya, so lebih mudah kalau kita terus ganti dalam gantian. So kita akan dapat y pula iaitu negatif 1 tolak z kita 1. So y kita dah dapat negatif 2. Okay, kita dah berjaya dapat dua nilai iaitu y dan juga z. Okay, dan akhir sekali kita akan gantikan dalam mana-mana persamaan sama ada 1, 2 atau 3. So cikgu akan guna persamaan nombor 2. Okay, so kita gantikan y kita negatif 2. Pastikan letak bracket ya sebab kita ada tolak dengan negatif. Kemudian tolak 3 darab z kita 1 dan samakan dengan 6. So kita akan dapat x tambah 2 tolak 3 sama dengan 6. Maka x kita adalah 6 tambah 1. So jawapannya adalah 7. Okey, akhir sekali kita akan lihat pada soalan yang ketiga. Okey, soalan ni sebenarnya nak menguji kefahaman kamu sama ada kamu dah faham untuk dua contoh tadi. Okey, so kita teruskan langkah yang sama. Yang pertama kamu namakan dahulu persamaan kamu 1, 2 dan 3. Okey, seterusnya kita akan pilih siapa yang kita akan hapuskan dahulu. So kalau kita lihat di sini kita ada 1x, 1x dan 2x. Okey, di sini kita ada 2y, 1y dan juga y, dan di sini z, 1z, 2z dan juga 1z. Okey, sebenarnya kalau kamu lihat untuk soalan ini sebenarnya kamu boleh pilih nak hapuskan x atau y atau z dahulu sebab dia sama-sama level yang sama. So kita akan cikgu akan terus hapuskan untuk x lah. Okey, so cikgu akan gunakan dulu persamaan 1 dan 2. Okey, so cikgu susun dalam bentuk lazim. Okey, x tambah 2y tambah z sama dengan 5. Persamaan yang kedua adalah x tambah y tambah 2z sama dengan 8. Okey, kita lihat tanda di ataupun nilai pemala di depan x, dua-duanya adalah positif. So kita mesti guna tolak. Okey, so x kita sudah pun terhapus. Okey, 2y tolak y. So di sini akan jadi y. Z tolak 2z akan dapat negatif z. So kita akan dapat sama dengan 5 tolak 8 negatif 3. Okey, so ini akan jadi persamaan nombor 4 kita. Seterusnya cikgu akan guna pula persamaan
1 dan 2 kita dah guna ya. So kita tak boleh ulang benda yang sama. So kita kena guna sama ada 1 dan 3 ataupun 2 dan 3 lah. So cikgu akan guna 1 dan 3. Okey, persamaan 1. Kalau kita lihat 1 dengan 3, untuk pemala ataupun perkali bagi X untuk persamaan 3 di situ adalah 2 ya. So untuk persamaan pertama ni kamu kena kali dengan 2 dahulu supaya nilai X dia akan sama. So cikgu akan terus tulis nilai yang dah didarab 2 untuk persamaan pertama. So kita akan dapat 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 10. Okay, dan persamaan yang ketiga adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 11. Okey, kita lihat pada perkali untuk X. So, dua-dua adalah positif. So, kita akan guna operasi tolak. Okey, so 2X tolak X dah terhapus. 4Y tolak Y dah jadi 3Y. 2Z tolak Z akan dapat 1Z. Dan 10 tolak 11 negatif 1. So kita dah ada persamaan yang kelima. Okey, sekiranya kamu nak guna penghapusan pun boleh. So kita akan tulis dalam bentuk lazim. Okey, ini persamaan nombor 4 dan di bawahnya cikgu tulis persamaan nombor 5. Okey, so kita tengok di sini. Untuk Z, okey, kenapa kena hapuskan Z? Sebab Z nilai depan dia adalah 1 dan 1 ya. Okey, di sini negatif, di sini positif. So bila tanda tak sama mesti guna simbol atau operasi tambah. Okey, Y tambah 3Y di sini dah jadi 4Y. Okey, Z kita memang dah terhapus lah. So kita akan dapat negatif 3 tolak 1. So negatif 4. Maka Y kita akan dapat negatif 1. So kita dah dapat dia punya Y. Seterusnya kita akan cari Z. Okey, so cikgu akan ganti dalam persamaan nombor 4 ya. Cikgu masuk dalam persamaan nombor 4. So kita akan dapat negatif 1 tolak Z sama dengan negatif 3. Negatif Z sama dengan negatif 3 tambah 1, so negatif 2. So Z kita adalah 2. So kita dah dapat untuk nilai yang kedua. Dan akhir sekali kita akan gantikan dalam persamaan 1, 2 atau 3 lah. So cikgu akan pilih persamaan nombor 1. Okey, so X kita tak tahu lagi. Okey, tambah 2 darab Y. Y kita negatif 1 dan Z kita adalah 2 dan samakan dengan 5. So kita akan dapat X tolak 2 tambah 2 sama dengan 5. So negatif 2 tambah 2 di sini dah kosong. So X kita adalah 5. So ini adalah jawapan untuk soalan nombor 3. So sekian dulu daripada cikgu. So cikgu harap kamu dah faham bagaimana langkah untuk menyelesaikan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe.